Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah bertemu lagi kita tuan-tuan perempuan. Seperti biasa setiap hari Ahad saya akan buat satu video sukses, tips successful, macam mana nak berjaya, macam mana nak senang, insya-Allah, macam mana nak kaya. Ada berita baik saya nak kabarkan kepada anda semua, kepada follower dan supporter saya. Sebelum tu saya dari kampung on the way nak balik ke Port Dickson. Anak-anak yang hai semua. Alright. Iskandar naik dengan Wan dia. Dengan Wan, nenek di depan tu. Wan ni alhamdulillah, mak saya walaupun umur dah 64 tahun, mata masih terang benderang. Driving malam tak payah pakai cermin mata. Tu depan tu Wan dia tapi kalau tuan-tuan nak mata terang macam mak saya, insya-Allah tuan-tuan boleh search Facebook Nur Saraf Eye. NUR jarak saraf jarak nombor 4 I kecil. Nur Saraf Eye, kat situ saya klinik mata saya akan rawat mata, insya-Allah. Dan sebelum saya nak share kepada anda seperti biasa, seperti setiap hari Ahad, tips successful, tips berjaya, saya nak kabarkan kepada anda semua yang alhamdulillah saya baru lepas melawat. Hari ni tadi saya baru lepas melawat kawasan satu lagi tanah baru. Semalam saya baru beli tanah baru, dan hari ni saya baru melawat tanah baru dengan partner saya. Dan insya-Allah jika berjalan lancar, semuanya semua berjalan lancar, Allah pemudahkan semua, Allah izinkan semua, insya-Allah saya akan buka satu lagi ladang sawit. Sekarang saya dengan family saya ada 3 partner, dah ada 8 ekar ladang sawit dengan 3 partner, saya dan 2 partner lagi. Dan insya-Allah yang untuk hari ni saya combine dengan partner yang lain pula, 2 partner lain lagi, dari 3 nama lagi. Saya akan buka satu lagi ladang sawit, insya-Allah. Jika Allah izinkan dalam tahun ni kita akan mulakan projek. Cumanya perlu perbincangan lagi lah, perbincangan dengan tuan tanah, nak pajak tanah macam mana, nak bincang dengan lawyer macam mana, pembahagian keuntungan macam mana. Jadi insya-Allah doakanlah ya tuan-tuan. Jadi orang berjaya, insya-Allah orang berjaya dia tak cakap kosong. Dia tak cakap kosong, dia cakap ada bukti. InsyaAllah dalam masa 2 bulan akan datang, saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan, kalau ada rezeki, kalau diizinkan, saya akan tunjukkan dekat tuan-tuan tanah baru yang saya beli semalam. Kita akan tolak semua. Dan jika Allah izinkan, saya akan tunjukkan step satu persatu bisnes saya yang semakin maju, insya-Allah. Okey tuan-tuan, berbalik pada fokus kita, tips successful. Nombor berapa ni lupa dah saya. Nombor 6 ke nombor 7 macam itulah. Setiap hari Ahad saya akan buat video tentang tips berjaya. Tuan-tuan, kalau nak berjaya, jangan ikut resmi orang miskin. Nak berjaya, jangan ikut resmi orang miskin. Dengan anak ayah. Okey. Walaupun sekarang anda miskin, tapi jangan ikut resmi orang miskin. Macam mana tu? Nanti saya akan briefing kepada anda, saya akan terangkan kepada anda. Saya dulu pernah miskin. Saya juga pernah miskin. Pernah serba tidak kecukupan. Nak beli baju selai pun fikir banyak kali. Memang saya dulu sangat miskin, tapi attitude saya tidak mengikut resmi orang miskin. Walaupun anda sekarang miskin, jangan ikut resmi orang miskin. Kalau anda nak kaya akan datang. Sebab kekayaan akan datang bergantung pada attitude atau sikap anda sekarang. Contoh, apakah resmi orang miskin? Apakah attitude orang miskin? Orang miskin maksudnya orang miskin IQ, miskin akal fikiran. Bila dia miskin IQ, miskin akal fikiran, insya-Allah biasanya dia akan miskin harta juga. Dan orang miskin ada 4 golongan yang kita perlu hormat. Dalam kategori yang saya cakap ni, 4 golongan ni tak perlu kita ambil kira. Wanita, perempuan. Kalau dia miskin, tak apa, dia perempuan, insan yang lemah. Keduanya OKU, orang cacat. Orang cacat, kalau dia miskin pun tak apa, kita kena bantu. Ketiga, anak yatim, yatim piatu, dia tak ada mak bapak. Jadi kalau dia miskin pun kita kena bantu, kena hormat. Keempat, kanak-kanak. Kanak-kanak kalau dia miskin, kita kena bantu. Sebab kanak-kanak ni bergantung dengan mak bapak dia. Mak bapak dia miskin lah. Mak bapak dia kaya lah. Jadi 4 golongan ni kita kena bantu, kena hormat. Tetapi orang tua, keluarga emas, orang tua yang miskin, sedangkan masa muda dia sihat, masa muda dia sempurna,
Masa tua dia miskin, tak perlu dia hormat. Sebab sebelum datangnya susah, masa dia senang apa dia buat. Sebelum datangnya tua, masa muda apa dia buat. Sebelum datangnya sempit, masa lapang apa dia buat. Okey, itu intro. Selain daripada 4 kategori itu, InsyaAllah kalau dia miskin, dia lelaki, sihat tubuh badan, sihat akal fikiran, dia miskin selepas umur 35 tahun masih miskin, itu salah dia sendiri. Dan tak perlu dikesiankan orang macam tu. Dan apa yang tip saya ni hanya valid, hanya sesuai diguna pakai untuk semenanjung Malaysia saja, untuk semenanjung Malaysia saja dan negara-negara maju. Negara-negara yang tak maju atau tempat-tempat yang tak maju tidak diguna pakai. Semenanjung Malaysia negara yang semakin maju. Jadi kalau anda miskin dalam keadaan anda sempurna, anda ada masalah sebenarnya. Apakah resmi orang miskin, tuan-tuan? Pertama, orang miskin dia suka meminta-minta. Orang miskin ni resmi dia suka meminta-minta. Dia suka benda free. Dia suka benda free. Dia suka meminta-minta. Dia suka mengharapkan sesuatu dengan percuma. Dia suka dapat sagu hati, dapat hadiah. Dengan itu orang miskin, resmi orang miskin. Anda kalau nak kaya, nak berjaya pada masa akan datang, jangan ikut resmi orang miskin. Orang kaya, orang berjaya, orang yang senang, insya-Allah mereka tahu setiap apa yang mereka nak mesti ada bayarannya. Mesti ada pengorbanannya. Orang senang, orang kaya biasanya dia tahu makin berkualiti sesuatu itu makin mahal harganya. Dia nak makan dia mesti bayar, dia tak nak percuma. Kalau dia nak duit, dia kena kerja, dia kena berniaga, dia kena usaha sesuatu untuk dapatkan duit. Dia tak ada minta sini, minta sana, harap sini, harap sana, merayu sini, merayu sana, mengemis sini, mengemis sana. Itu tak. Pertama, orang miskin suka meminta-minta. Jadi anda, kalau anda miskin sekarang, buang perangai suka meminta-minta. Buang sikap suka meminta-minta. Buang sikap suka benda percuma. Buang sikap suka benda murah tapi nak yang terbaik. Itu resmi orang miskin. Orang miskin dia nak bayar murah tapi dia nak yang terbaik. Itu resmi orang miskin. Sekiranya anda miskin sekarang, buang perangai tu, buang sikap tu. Kalau anda mahu kaya, mahu berjaya, insya-Allah pada masa akan datang. Pertama. Kedua, orang miskin dia suka menggelar orang sesuatu. Dia suka bagi gelaran pada orang. Contohnya kalau nampak orang tu gemuk, nama orang tu sedap. Contoh nama orang tu Adam, Muhammad Adam nama dia. Tapi dia suka gelar orang tu gemuk. Ataupun nama orang tu Amir, tapi dia nampak orang tu kurus ataupun orang tu pendek, dia gelar pendek. Nampak tak? Orang miskin dia suka letak gelaran kepada orang. Itu perangai orang miskin. Mana-mana pun, orang kaya, orang berjaya, dia hormat nama orang. Walaupun orang tu ada masalah fizikal atau apa-apa keburukan, kelemahan pada seseorang itu, dia tetap akan panggil nama orang itu. Ataupun dia akan panggil gelaran yang baik-baik. Tapi orang miskin resmi dia akan gelar seseorang tu dengan gelaran yang kurang baik, yang memalukan, yang buka aib. Contoh budak tu kulit hitam. Budak tu kulit hitam, dia panggil budak tu, "Oi kicap, oi negro, oi hitam." Nampak? Budak tu nama dia sedap, mak bapak dia bagi. Tapi dia panggil budak tu gelaran-gelaran yang berkaitan dengan fizikal budak tu. Itu perangai orang miskin, sikap orang miskin. Kalau anda nak kaya akan datang, nak sukses akan datang, buang perangai buruk tu. Buang sat resmi orang miskin. Buang sikap suka menggelarkan gelaran sesuatu pada orang dengan gelaran yang buruk. Nombor 2. Nombor 3, orang miskin dia suka cakap apa? Koyak. Tu yang trend lah. Trend sekarang ni, sikit-sikit koyak. Engkau koyak ke? Dia koyak. Yang suka cakap koyak tu biasa orang miskin. Jadi kalau anda sikit-sikit orang tu temper, koyak. Ada koyak dah tu. Itu maksud anda ada sikap orang miskin. Kalau anda nak berjaya akan datang, buang perkataan koyak-koyak tu. Seseorang bila dia temper, dia bukan koyak, dia mempertahankan diri dan dia counter attack untuk menegak kebenaran, untuk protect diri dia, untuk defend diri dia. Tapi orang miskin, dia IQ dia slow, dia bodoh sangat. Jadi dia akan fikir, koyak tu. Itu orang miskin. Jadi buang perangai sikap suka cakap koyak-koyak. Kalau anda suka cakap macam tu, maksud anda mewarisi resmi orang miskin. 3. Nombor 4, orang miskin suka cakap tak boleh. Orang miskin dia suka cakap tak boleh. Sikit-sikit tak boleh. Perkataan tak boleh tu dah jadi kebiasaan pada diri dia. Orang kaya, orang berjaya, orang senang, mereka akan cakap, insya-Allah saya akan usahakan, saya akan cuba yang terbaik.
Itu orang yang berjaya, orang yang senang, orang yang kaya. Orang miskin dia suka cakap apa? Tak boleh lah, tak larat lah, tak mampu lah. Banyak je perkataan tak. Jadi kalau anda sekarang miskin, anda buang perkataan tak tu. Tak tu, tak boleh, tak mampu, buang dalam laut, buang dalam tong sampah, buang dalam longkang, buanglah, jangan pakai lagi. Kalau anda nak, insya-Allah kalau anda nak kaya, anda nak berjaya akan datang. Jadi perkataan tak tu buang. Nombor 4. Nombor 5. Orang miskin suka cari alasan. Dia suka cari alasan. Contohnya kalau kita ajak dia buat benda baik, benda berniaga, benda yang sukses, benda yang boleh memberi kejayaan, dia kata apa? Kau buatlah dulu, nanti kau dah berjaya, ikutlah. Nanti kau dah berjaya, dia ikutlah. Nampak tak? Dia suka cari alasan. Orang miskin ni, kalau kita ajar dia sesuatu, dia miskin ni suka minta-minta. Dia suka minta-minta dan kita pinjam duit, minta duit, pinjam beras, pinjam ni, pinjam tu. Jadi kita ajar, okey macam ni lah, kau jangan pinjam lagi, aku bagi kau modal, engkau berniaga. Nanti untuk modal tu kita bagi 2. Tak boleh macam tu. Dia sibuk, dia kerja banyak, dia ni, dia tu. Nampak? Dia alasan, dia bagi alasan. Itu resmi orang miskin. Orang miskin, perangai dia, sikap dia, dia suka cari alasan, suka beri alasan. Jadi kalau anda sekarang miskin, anda perangai macam orang miskin, perangai macam tu, suka cari alasan, suka bagi alasan, insya-Allah anda takkan kaya, takkan berjaya pada masa depan. Buang sikap tu. Sikap suka cari alasan, suka beri alasan, buang dalam laut, buang dalam longkang, buang dalam tong sampah, buanglah kat mana pun. Jangan pakai lagi sikap beri alasan. InsyaAllah cari jalan. Orang kaya, orang berjaya, orang sukses, mereka cari jalan. Contohnya lah, kerja tu susah. Susah nak buat ni. Customer kata, boleh buat tak ni? InsyaAllah tuan, saya boleh buat. Saya boleh buat, insyaAllah saya cuba. Saya tak pernah buat kerja ni, saya tak pernah buat, tapi saya cuba cari jalan, saya cuba buat, saya cuba usahakan supaya permintaan tuan ni dapat ditunaikan, dapat menjadi, dapat selesai dengan baik, dapat saya dirikan benda ni. Nampak? Itu ciri-ciri orang berjaya, orang sukses, orang kaya. Mereka tidak cari alasan, mereka cari jalan. Contohnya dia tak ada duit. Orang walaupun dia sekarang dia miskin, dia tak ada duit, dia cari jalan, fikir-fikir, oh boleh kerja dekat pam minyak, boleh kerja Grab, boleh kerja kedai makan, boleh ambil upah potong rumput rumah orang, boleh ambil upah kemas rumah orang, boleh ambil upah belikan barang, jadi beli barang dekat supermarket hantar rumah orang. Macam itulah, macam-macam dia boleh fikir. Tapi orang miskin, orang yang otak dia miskin, IQ dia miskin, harta dia miskin, sikap dia apa tau? Oh, bila dia tak ada duit aja, pinjam. Tak ada duit je pinjam. Pinjam je kerja dia. Bayar tak tahu bila. Dia pinjam dengan orang ni, besok bila orang dia tak percaya, orang yang A dah tak percaya, dia pinjam orang B pula. Orang B dah tak percaya, dia pinjam dengan C pula. Sudahnya semua orang dikelentong. Tu resmi orang miskin. Jadi anda semua, banyak lagi saya nak cerita resmi orang miskin. Jadi anda semua kalau nak cerita panjang video ni. Berapa minit yang? 13 minit dah panjang video ni Jadi saya cerita yang ini dulu. Sekiranya anda, insya-Allah anda ingin berjaya pada masa akan datang, pada masa sukses pada tahun-tahun yang mendatang, buang resmi orang miskin dalam diri anda. Masukkan resmi orang kaya, orang berjaya, orang sukses dalam diri anda. Yang saya cerita tadi itulah. Dan lagi satu, ingat, orang miskin IQ dia cetek, dia bodoh. Orang miskin ni 99% dia fikirlah Alhamdulillah yang tu tanah kita yang baru yang kat sini. Okay, kat sini. Di depan dia. So dalam ni. Sekejap kenyataan tanah saya baru beli semalam kat dalam ni. Betul tak yang Radal? Betul. Bukan, belum sampai. Ni. Itu dia. Kita dekat. Bismillah. Nampak? Dalam ni. Dalam ni tuan-tuan. Dalam ni tanah saya. Alright, alhamdulillah. Okey. Dalam tu kebetulan lalu pula. Dalam tu saya baru beli tanah semalam. InsyaAllah tanah tu tanah lot rumah. Tanah lot rumah betul-betul dekat sebelah stesen kereta api, landasan kereta api kan, KTM kan. KTM. Boleh buat 2 biji banglo InsyaAllah boleh buat 2 biji banglo dekat tanah tu. Sama ada saya nak buat rumah ke nak jual ke tu kemudian ceritalah. Okey. Dan orang miskin, anak-anak yang dengar tak ni saya cakap ni? Faham kan tau? Okey, orang miskin IQ dia fikir 99% kerja rezeki. Orang miskin fikir rezeki 99% dari kerja. Kerja siang malam pagi petang kerja. Siang dia kerja,
Malam dia kerja, subuh dia kerja, semua dia kerja. Dia abaikan keluarga, abaikan kesihatan, abaikan anak-anak, abaikan segala. Kerja je. Tapi duit tak pernah cukup. InsyaAllah tak pernah cukup. Makanya susah ada. Abaikan solat, abaikan ibadah, abaikan kewajipan. Itu orang miskin. Rasmi orang miskin. 99% bagi dia nak duit kena kerja. Tapi orang kaya, orang sukses, orang berjaya, insya-Allah mindset dia, IQ dia 99% ibadah kepada Allah, solat, tunaikan yang wajib, mohon kepada Allah, buat benda baik, sedekah, buat pengorbanan untuk bantu orang. Nak bantu orang kita kena korban dengan sesuatu lah kan. Berkorban untuk bantu orang. Lebihnya kepada jalan Allah lah, jalan Allah. 1% saja usaha, 1% saja kerja. Itu sebab anda tengok orang kaya, orang berjaya biasanya tak banyak kerja. Dia duduk goyang kaki je. Dia duduk goyang kaki pun duit dia berkepuk-kepuk masuk. Contoh insya-Allah dengan izin Allah sekarang ni saya tunjukkan diri saya. Saya goyang kaki duduk dalam jamban berak pun, tidur pun duit saya masuk aja. Tapi kenapa anda nampak saya dekat side project? Sebab apa? Sebab itu hobi saya. Saya suka kerja kotor tu. Saya suka habuk-habuk. Saya suka kerja keras sebab nak exercise supaya stamina fitness saya sentiasa maintain. Ikutkan saya tak perlu lagi dah pergi ke side project. Saya goyang kaki pun, tengok wayang pun duit boleh masuk. InsyaAllah duit akan masuk. Jadi nampak, orang kaya duduk banyak rehat, duit banyak masuk. Tapi orang miskin banyak kerja, duit sikit masuk. Sebab orang miskin resmi dia fikir 99% rezeki dari bekerja. Tapi orang kaya, orang berjaya, orang sukses 99% rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Beribadah, tunaikan kewajipan, jadi orang baik, bersedekah, buat perkara-perkara baik dan mulia. InsyaAllah itulah rezeki. 1% sahaja kerja, 1% sahaja perbuatan, asbab sahaja. Beza kan? Beza. Jadi dekat dalam video ni insyaAllah ramai orang miskin dan ramai yang kecam saya sebenarnya. Dan saya anggap mereka orang miskin, attitude miskin, IQ miskin, harta pun miskin. Jadi saya ignore saja. Jadi tuan-tuan dan puan, untuk anda jadi orang kaya berjaya, anda perlu tinggalkan ramai kawan-kawan anda yang miskin. Sebab anda tak sesuai lagi berkawan dengan mereka. Tinggalkan saja. InsyaAllah semakin anda tinggalkan kawan anda yang miskin, yang IQ dia miskin, otak dia miskin, harta dia miskin, InsyaAllah Allah akan hantar kepada anda orang-orang yang sukses, yang berjaya, yang bagus berkawan dengan anda. Jangan pedulilah nanti orang kawan kata besok mati bergolek sendirilah masuk dalam liang lahat. Besok kalau mati mandilah jenazah tu sendiri. Itu orang miskin punya kata-kata. Percayalah, orang miskin, IQ miskin, otak miskin, harta miskin, insya-Allah besok kalau kita mati pun belum tentu lagi dia datang ke bumi kita. Belum tentu lagi datang ziarah jenazah kita. Tak payah percaya semua tu. Okey tuan-tuan dan puan, video ni bukan untuk membangga diri, bukan untuk riak, bukan untuk bongkak. Saya cerita dah asal pengalaman saya. Saya cerita pengalaman saya. Kebanyakan orang yang membantu kita akan datang, orang yang sama-sama support kita bukan orang miskin, tetapi orang yang senang tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan tunggu satu masa nanti bila tuan-tuan susah, tuan-tuan lihat sendiri. Orang miskin bantu tuan-tuan ke orang yang senang? Orang miskin biasanya dia baik dengan kita, tapi sampai satu tahap nanti bila dia terdesak, dia susah, dia akan heret kita sekali dalam kesusahan dia akan heret kita sekali dalam masalah dia. Itu pengalaman saya. Saya bukan dah hina orang miskin, sebab saya dulu pun pernah miskin. Tetapi orang yang umur 35 tahun tetap miskin, tak senang-senang, asyik meminta, meminjam, mengemis, anda abaikan saja. 35 tahun dah cukup masa Allah bagi, insya-Allah, untuk kita perbaiki diri, untuk kita maju ke depan. Terima kasih penonton. Saya tak berminat nak bercerita panjang. Anda amalkan dulu apa yang saya bagi ni, tips ni. InsyaAllah mudah-mudahan anda akan berjaya. Saya Muhammad Azrizal Aziman, saya pengarah syarikat Muhammad Engineering Malaysia Semurhat. Saya penulis 5 buku elektrik yang solar adalah terbaik di Asia, bestseller selama 8 tahun berturut-turut. Saya pakar elektrik, saya pakar solar Malaysia. Terima kasih. Assalamualaikum. Alhamdulillah, kalau anda tengok di belakang ni, ni rumah saya juga ya. Rumah saya dah siap renovate, rumah tepi. Dari tepi sana, goyang. Wah, tu. Sini banyak pokok bunga. Ayah. Apa? Ayah ambil lah. Tengok tak view dia. Dah sini. Jom cantik, jom lagi. Nampak dia panjang di belakang. Dah lawa bu.
Ada TV. Siap. Siap TV lah tu. TV. Jadi belakang ni. Apa? Kereta. Sini. Saya jarang balik sini. Jadi belakang ni saya bagi jiran guna untuk workshop lah. Workshop jiran saya, sebelah rumah saya, depan rumah saya guna untuk workshop, untuk repair kereta. Jiran saya ni beli kereta lama, barai, repair, jual balik. Jadi saya bagi guna garaj saya dalam masa yang sama. Beliau, jiran saya dapatlah tengok-tengokkan rumah Okey, meh. Yang besar ya di garaj. Tak ada dah. Okey, ni garaj dia. Clear nampak tak? Clear tak? Besar Okey, ni saya bagi jiran saya gunalah. Free je, tak payah bayar. Yang penting jiran saya guna untuk repair kereta, untuk modify kereta. Ni kereta dia ni, 1, 2, pula tu lagi kereta dia tu. Aduh. Jadi jiran saya ni beliau beli kereta-kereta yang dah lama, repair balik, jual, repair jual. Itulah kerja beliau. Jadi ni saya bagi pakai lah. Boleh tengok-tengok kat rumah. Kita sini yang belakang. Ni. Luas clear ya? Clear. Jadi, kau penat boleh duduk. Ni garaj lah. Ni, Garaj. penat boleh duduk. Alhamdulillah. Ni tak ada lampu lah. Ya. Pakai TV ni besar rumah ni sebelah belakang ni saya punya, insya-Allah ini saya punya tempat nak buat kerja, nak bertukang, nak tuntang kat sini lah nanti. Ini insya-Allah plan saya akan pasang solar lah. Ada TV kat sini. TV ya. Ada. Okey. TV. Jadi inilah rumah saya. Insya-Allah next selain daripada Isen tu ada rumah saya untuk yang lain. InsyaAllah ada rezeki. Nanti mungkin lepas dalam peda bersara nanti mungkin saya akan pindah sini, ataupun saya akan buat rumah di tanah yang baru saya beli. Sebab saya ada banyak tanah dekat sini. Jadi saya akan banyak tanah saya tu sesuai untuk dijadikan rumah. Jadi itu future punya plan lah. Belum fikir lagi. Okey, alhamdulillah tuan-tuan dan puan. Bukan saya nak menunjuk-nunjuk, bukan saya nak riak, bukan saya nak bongkak, bukan saya nak takbur. Saya buat semua ni tunjuk kepada anda. Saya buat semua ni sebab nak bagi semangat kepada anda, nak bagi semangat. Saya bukanlah orang yang belajar pandai. Walaupun saya ada diploma, tapi saya bukanlah orang yang belajar pandai. Saya juga mungkin tak sama, tapi mungkin lebih kurang macam tuan-tuan. Saya juga pernah miskin, tapi alhamdulillah dengan izin Allah sekarang saya dah makin. Minta maaf tuan-tuan, terputus pula saya punya iPhone hang. iPhone 14 Pro Max saya hang. Mungkin saya kena tukar ke iPhone 15 Pro Max pula lah. iPhone 14 asyik hang je ni. Jadi mungkin juga kalau dia asyik hang, mungkin saya kena tukar kepada iPhone 15 Pro Max lah lepas ni. Okey tuan-tuan, saya bukan nak menunjuk, bukan riak, bukan bongkak, bukan takbur, bukan sombong. Kalau tuan-tuan anggap saya macam tu, pedulilah. Saya tak ada rugi apa pun, insya-Allah. Cuma saya hanya tunjuk. Kenapa tunjuk? Dan video saya bukan untuk orang miskin. Video saya untuk orang yang miskin tapi mahu menjadi senang, mahu menjadi kaya, mahu menjadi sukses. Saya ulang, video saya bukan untuk orang miskin. Jadi anda tak faham pun, saya tak peduli apa. Pedulilah korang semua. Video saya untuk orang miskin yang mahu menjadi sukses, menjadi kaya, menjadi berjaya pada akan datang, insya-Allah. Terbaik. Assalamualaikum. Baby, bagi salam. Alright, saya tunjuk sikit rumah saya tuan-tuan. Alhamdulillah. Asyik hang aja handphone ni. iPhone 14 asyik hang aja ni. Assalamualaikum. Alright, inilah view rumah saya. Ni bahagian luar bahagian santai-santai kalau ada kawan-kawan kampung datang lepak-lepak sini. Yang jiran. Alright. Ni dalam dapur. Haters memekak aje mah. Jadi tunjuk sikitlah. Haters memekak aje. Jadi tunjuk sikitlah. Tak ada lawa sangat, biasa je. Tapi Eli adalah rumah, ni bilik. Bilik. Tu toilet belakang tu. Ni ruang tamu lah. Ruang tamu dia. Perabot. Lepas semayang tu.
Alright, ni bilik. Bilik. Ada toilet tu bilik. Depan tu ada bilik lagi tak payah tunjuklah bilik. Alright. Inilah rumah saya, view dia. Gambar bini kayu pun dekat pintu pagar. Okey. Okey dah. Jom. Jom. Bye baby, bye baby. Bye. Ma. Mama. Bye bye ma, bye ma. Bye bye ma. Bye bye. Tak salah bila mau sangat.